So tapi saudara yang Menteri mengatakan tadi bahawa satu kos faedah belum dianalisa, kos faedah belum dibuat untuk perolehan kerajaan, tetapi sekarang ada satu kelihatan akhbar, statement yang dikeluarkan oleh DG Trade yang mengatakan bahawa memang Malaysia sudah sedia untuk bincang. Ini bukan satu percanggahan dan tidak sedia untuk perbincangan yang akan bermula pada minggu pertama Disember ini. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti yang kita sedia maklum, sebelum suatu perjanjian itu ditandatangani, maka ianya belum dimuktamadkan lagi, dan oleh kerana itu kita masih mempunyai ruang untuk membuat sebarang perubahan. Daripada pendekatan yang kita amalkan selama ini ialah sewaktu perundingan pun banyak sesi-sesi perbincangan yang kita anjurkan bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti industri dan sebagainya. Dan sebenarnya kita mendapat maklum balas yang begitu baik sekali daripada industri supaya akhirnya apa yang kita tandatangani itu akan diterima baik oleh semua yang berkepentingan, khususnya syarikat-syarikat tempatan. Jadi ini sedang kita jalankan dan itu sudah menjadi amalan MITI sejak dulu lagi, dan kita dapati ini satu pendekatan yang begitu baik sekali. Last question, Muhammad Menteri. Ya, Mat, saya ingat saya kena jaga-jaga timing. Muhammad Menteri, soal isu dengan European Union ini bukan isu baru untuk Malaysia. Sebab Malaysia telah bincang dengan mereka dalam beberapa siri round negotiations semasa kerajaan Malaysia bersama dengan ASEAN bincang untuk mengadakan EU-ASEAN FTA. So soal perolehan kerajaan should have been discussed earlier. That means there must be a cost-benefit analysis already before you start negotiations. So in the case untuk Malaysia, memang mesti ada satu analisa, because selama 2 tahun Malaysia dengan negara-negara ASEAN lain bincang dengan pihak European Union mengenai FTA ini. Tapi oleh kerana EU-ASEAN FTA itu telah dipatahkan, telah dihabiskan, tidak dihabiskan, maka sekarang kita bilateral discussions. Sebab region to region kita tidak no progress, tapi sekarang kita bincang melalui bilateral. So therefore, to argue, to suggest kepada Dewan yang mulia ini bahawa sebenarnya kita tidak ada satu cost analisa dengan saya fikir Menteri tidak menasabah. Sebenarnya saya tidak menyatakan bahawa analisis kos faedah ini tidak dilakukan. Apa yang saya nyatakan ialah bahawa ianya berunsur dinamik, ya. Maksudnya kita tidak memuktamadkan analisis tersebut kerana sudah tentu dalam sesi perundingan itu pun akan wujud banyak macam-macam lagi perkembangan baru yang sudah tentu akan memberi kesan ataupun impak kepada kedudukan kita dalam urusan kita berunding dengan pihak-pihak tertentu. Jadi itu maksud saya ialah it is a dynamic situation dengan izin, dan oleh kerana itu selagi perjanjian tersebut tidak ditandatangani seperti yang saya sebutkan tadi, macam-macam perkara lagi yang boleh kita lakukan untuk mendapat maklum balas ataupun data yang terkini supaya akhirnya apa yang kita tandatangani itu diterima oleh semua pihak, khususnya syarikat-syarikat tempatan. Kalau Yang Berhormat perlukan maklumat lagi, insyaAllah saya akan kemukakan secara bertulis. Yang Berhormat Kepong dan Yang Berhormat Jelutong membangkitkan mengenai syarikat-syarikat tempatan yang melabur keluar negara, terutama negara-negara jiran berbanding dengan dalam negara. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, selaras dengan Teras Pelan Induk Perindustrian Ketiga ataupun IMP3, secara amnya pelaburan langsung asing yang dijalankan oleh syarikat Malaysia di luar negara memberi beberapa kesan positif, iaitu yang pertama, membuktikan keupayaan syarikat Malaysia untuk berdaya saing dan mematuhi keperluan antarabangsa. Yang kedua, syarikat Malaysia dapat memperolehi kelebihan dengan membuat pelaburan di negara yang memiliki faktor pelengkap seperti sumber bahan, kepakaran tenaga kerja dan infrastruktur fizikal yang bersesuaian. Yang ketiga, menyokong pertumbuhan industri domestik dengan menggalakkan aktiviti penyumberan luar atau outsourcing dengan izin bagi tujuan mengurangkan kos pembuatan. Dan yang keempat, mengelakkan sekatan bukan tarif atau non-tarif barriers dengan izin yang dikenakan oleh sebuah negara
memandangkan syarikat Malaysia yang melabur di luar negara boleh memperolehi akses kepada bahan mentah dengan kos yang kompetitif. Secara amnya, pelaburan langsung asing ke luar negara yang dilakukan oleh syarikat Malaysia dapat memberi manfaat kepada negara dengan pemulangan untung dan dividen yang dibawa balik ke dalam negara. Syarikat Malaysia yang telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa ialah Petronas, dan laporan World Investment Report 2009 telah menyenaraikan Petronas di kedudukan kelima di antara 100 syarikat transnational corporation bukan kewangan terkemuka dunia dengan nilai aset di luar negara sebanyak kira-kira 102.6 bilion dolar Amerika Syarikat. Syarikat-syarikat lain yang turut berjaya meluaskan pasaran ke luar negara adalah YTL Power International Berhad, CIMB Group Holdings dan Maybank Berhad. Kalau boleh biar saya habiskan paragraf ni. Berdasarkan kepada imbangan pembayaran negara dari tahun 2004 hingga 2009, pendapatan pelaburan atau kredit di dalam negara mencatatkan jumlah seperti berikut. Pada tahun 2004 sebanyak 13.4 bilion ringgit, 2005 sebanyak 16.3 bilion ringgit, 2006 sebanyak 26.1 bilion ringgit, 2007 sebanyak 33.5 bilion ringgit, 2008 sebanyak 35.5 bilion ringgit dan 2009 sebanyak 35.4 bilion ringgit. Melalui pemulangan untung oleh syarikat Malaysia tersebut membolehkan syarikat induk di Malaysia berkembang sekaligus menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan dan mewujudkan pembangunan industri yang terkini melalui pemindahan teknologi serta merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Silakan. Terima kasih Datuk Ketua, Timbalan Menteri. Soalan saya ringkas sebenarnya berkenaan dengan 73% pelaburan swasta dalam negara kita yang kita perlukan untuk menjana pertumbuhan sebagaimana yang kita sasarkan itu. Ada pengumuman mengatakan bahawa kita memerlukan hampir estimation lebih kurang 1 trilion Malaysian ringgit untuk menjana pertumbuhan yang sebagaimana kita sasarkan. Memang benar 73% adalah daripada pelaburan swasta dalam negara. Soalan saya, dari manakah sumber pelaburan swasta dalam negara kita, skalanya ataupun bidang yang mendatangkan 73%. Semakan saya di sini Timbalan Menteri, mengikut dana-dana pengurusan tempatan yang besar yang memungkinkan jumlah 73% tu ada pada disebutkan daripada kumpulan wang seperti kumpulan wang simpanan pekerja, kumpulan wang simpanan pekerja guru-guru di bawah Akta Tabung Haji dan juga kumpulan wang yang ditadbir oleh Bank Simpanan Nasional. Kalau mengikut rekod ini Timbalan Menteri, kita ada 414 bilion ringgit tersimpan yang menjadi rujukan kepada dana tempatan. Adakah 73% itu juga mengambil kira jumlah ini, ataupun mungkin Timbalan Menteri boleh beri angka-angka ataupun rujukan-rujukan dari mana kita boleh menghasilkan 73% pelaburan swasta tempatan yang kita jangkakan itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Mahkota. Seperti yang saya nyatakan tadi, dalam soal pelaburan syarikat-syarikat tempatan kita yang melabur di luar negara, membuktikan kepada kita bahawa syarikat-syarikat tempatan kita sebenarnya mempunyai keupayaan untuk melabur jumlah yang agak besar di dalam industri masing-masing, dan memberi pulangan yang besar juga setelah mereka repatriate dengan izin keuntungan ataupun pendapatan pelaburan atau kredit ke dalam negara. Menggunakan justifikasi yang sama, maka syarikat-syarikat ini juga kita yakini mempunyai keupayaan juga untuk